Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini saya ingin membuat satu live ringkas ya, bagi membincangkan satu topik yang berdasarkan permintaan ramai ya, sempena menjelang ya pilihan raya negeri Johor, iaitu penipuan terhadap rakyat selama ni. Jadi saya diminta ulas sedikit berkenaan dengan penipuan terhadap rakyat selama ini ya. Jadi untuk memulakannya perbincangan ini, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan apa yang selama ini telah diwar-warkan ya kepada pengundi sebelum langkah Sheraton ya, apabila Barisan Nasional kecundang pada PRU14 ya, dan kemudian Pakatan Harapan mengambil alih, kita didendangkan dengan pelbagai retorik ya, pelbagai retorik yang bersifat perkauman. Okey. Jadi ada retorik yang mengatakan kononnya contohnya tabung haji ya, tabung haji sedang menjual aset kepada bukan muslim. Kemudian isu adib apabila berlaku perhimpunan-perhimpunan, ianya retoriknya lebih bersifat kepada penganiayaan kepada seorang Melayu Islam ya, dan kemudian isu kilang arak yang dimain-mainkan oleh PAS, dan kemudian pelbagai lagi lah. Ini 2-3 contoh je, pelbagai lagi. Kemudian ada perhimpunan sini, perhimpunan sana, dengan pelbagai hujah-hujah yang bersifat menghasut yang dibuat ya. Jadi pelbagai retorik telah diwujudkan, telah dimainkan oleh parti-parti dan penyokong mereka ataupun NGO-NGO yang bersimpati dengan mereka atau berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan mereka berhubung isu-isu ini ya. Dan ini dimainkan, dan ini telah membuat-buatkan ya semangat perkauman antara muslim dengan non-muslim ya. Kononnya persepsi diberikan bahawa Islam ni terancam, agama terancam, bangsa Melayu Islam terancam ya, dan selalunya ianya dikaitkan dengan DAP. Okey, saya pun ada sebenarnya lantang menentang DAP dulu-dulu, sebab ada 2-3 perkara yang dilakukan oleh DAP ni tidak manis, dan malah cara mereka melakukannya seolah-olah mencabar Melayu Islam. Tetapi sudah menjadi perangai parti-parti yang ni duduk dalam kerajaan ni membesar-besarkan perkara yang kecil menjadi terlalu besar, lebih daripada sepatutnya. Kemudian mereka sampai membuat perhimpunan, berceramah, Dongzong resis, Dongzong perlu diharamkan, sekolah Cina perlu diharamkan dan sebagainya. Kemudian mereka mengambil alih tampuk kepimpinan negara menerusi pintu belakang dengan bantuan kleptokrat. Apa yang berlaku? Kita lihat ya, selepas mereka mengambil alih, okey, kononnya nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam ya. Kita lihat lepas mereka mengambil alih, isu adib beransur-ansur dibelakangkan, siap dengan pemimpin PAS sendiri yang bergelar menteri mencadangkan perlu ada inkuest kedua yang sudah lari daripada norma perundangan. Kita lihat isu kilang arak nak haramkan tu didiamkan. Kita lihat Dongzong yang kononnya resis yang perlu diharamkan itu bukan hanya tidak diharamkan, malah pemimpin-pemimpin kerajaan bermuzakarah dengan Dongzong, berbincang nak
tambah sekolah Cina dan perluaskan yang sedia ada. Ya, kita lihat tabung haji ni, isu-isu yang dibangkitkan seperti oleh UMNO, pemuda UMNO, PAS dan sebagainya, beransur-ansur disenyapkan. Ya, malah saya pun merujuk kepada pakar-pakar Islam, ya, yang pakar dalam bidang perbankan dan kewangan Islam. Saya dapati apa yang telah dimain-mainkan sebelum langkah Sheraton semuanya sama ada fitnah ataupun diapi-apikan semangat perkauman atas dasar yang tidak betul. Contohnya saya beri, mereka kata aset Melayu Islam telah dijual, digadaikan kepada bukan Islam. Kemudian ada ura-ura kononnya mesyuarat tabung haji dipengerusikan oleh bukan Muslim, kononnya dikuasai oleh bukan Muslim. Kemudian apabila saya kaji, sebenarnya tidak pernah ada mesyuarat tabung haji yang dipengerusikan oleh bukan Muslim. Tabung haji bukannya di bawah penyeliaan bukan Muslim. Dan dari sudut Islam, penjualan aset boleh dilakukan kepada siapa-siapa. Tidak ada di dalam Islam ataupun perbankan Islam ataupun kewangan Islam yang mengatakan tidak boleh jual kepada non-Muslim. Itu adalah transaksi perniagaan. Tabung haji pegang aset supaya nilai aset itu meningkat, dan kemudian akhirnya ianya jika dijual membawa balik pulangan, asalkan pulangan itu halal dan datang balik kepada tabung haji bagi tujuan manfaat kebaikan pencarum atau mereka yang menyimpan atau ada duit di dalam tabung haji. Akhirnya ini akan menguntungkan masyarakat Melayu Islam. Jual kepada siapa tu tak penting, yang penting penjualan, pembelian dilakukan menerusi proses-proses halal yang dihalalkan menerusi sistem perbankan Islam, kewangan Islam. Dan keputusan sama ada nak jual ke tidak dilakukan oleh mereka yang mengetuai tabung haji yang semuanya Muslim. Ya. Jadi retorik ditimbulkan, persepsi palsu ditimbulkan, kononnya pemindahan aset kepada SPV, syarikat penggerak khas tu, kononnya ini adalah kepada non-Muslim sebab syarikat penggerak khas tu dikawal oleh sebuah lagi syarikat bukan Muslim, dan ianya di bawah Ministry of Finance Incorporated yang pada ketika itu dikuasai oleh Lim Guan Eng, jadi ia bukan Muslim. Sebenarnya ini adalah satu spin, ini adalah satu fitnah, ini adalah satu putar belit yang bertujuan untuk mengapi-apikan semangat perkauman keagamaan orang Islam. Hakikatnya bila dipindahkan kepada SPV, ia bukan lagi urusan tabung haji, kerana tabung haji dapat pulangan yang setimpal. Semuanya dilakukan dengan cara Islamik. Itu adalah urusan perniagaan. Tidak ada melainkan PAS ke siapa-siapa ke nak buat Islam dia sendiri, nak buat peraturan dia sendiri, nak buat hukum dia sendiri. Oh, ini tak boleh. Ya. Bila dah masuk SPV itu sekarang aset tu dah jadi urusan SPV. Tak kira lah SPV tu dikuasai oleh siapa. Itu pun kita dapati ianya dikuasai oleh Ministry of Finance Incorporated yang di bawah kerajaan Malaysia. Ya. Jadi itu adalah urusan jual beli, asalkan pulangan dapat balik kepada Melayu Islam. Selepas langkah Sheraton, benda ni diam. Bila UMNO dan Barisan Nasional semua berkuasa semula, diam. Tiba-tiba tak diungkitkan perkara ni. Malah zaman Najib lebih banyak penjualan aset negara telah berlaku, kalau kita nak bincang lah. Ya. Jadi spin-spin untuk meracuni pengundi masyarakat Melayu Islam banyak dilakukan, semata-mata sebab nak timbulkan persepsi Islam terancam, Melayu Islam dikawal oleh DAP. Tapi akhirnya bila kononnya kerajaan Melayu Islam ni ditubuhkan, hari ini percaturan kemaruk kuasa paling teruk dalam sejarah tanah air dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Melayu Islam ni di dalam parti-parti yang dahulunya
banyak berteriak kononnya negara terancam sebab DAP, Islam terancam sebab DAP. Mereka inilah hari ini yang memporak-perandakan Islam, bangsa, ya, dan ummah. Politik mereka porak-perandakan sebab kemaruk kuasa. Hari-hari bercatur nak kuasa lebih. Sogokan kuasa dan kedudukan antara tertinggi dalam sejarah berlaku di dalam kerajaan Melayu Islam ini. Kononnya lah Melayu Islam ni. Perpecahan ummah paling teruk dalam gabungan ini. Perselisihan antara parti-parti pemimpin Islam paling teruk dalam pentadbiran ni. Perpecahan Melayu Islam, pengundi Melayu Islam paling teruk dalam pentadbiran ni. Ya, politik darjat paling teruk dalam pentadbiran ni. Ekonomi merosot, menrudum paling teruk dalam pentadbiran ni. Masyarakat seksa paling teruk dalam pentadbiran ini. Adakah DAP berkuasa? Tidak. Ya. Tapi bila kita masuk page Facebook, kita masuk apa-apa peterbitan pihak-pihak yang sama ada berkait atau secara tidak langsung dengan puak-puak ini, blogger-blogger dan sebagainya, masih memainkan retorik DAP, masih meracuni rakyat. Ya. Inilah kerja mereka kerana terdesak. Dan hari ini puak kleptokrat yang mentadbir negara. Ini adalah kerajaan UMNO. Kalau guna logik Najib, dulu Kerajaan Perikatan Nasional, lah ni adalah kerajaan UMNO. Bawah kerajaan UMNO dulu, harga barang melambung gila. UMNO ambil balik, melambung lagi gila. Bawah kerajaan dulu, banyak pemimpin terpalit dengan rasuah, skandal, pelbagai skandal. Rakyat tengah seksa, mereka tengah skandal, salah guna kuasa. Hari ini di bawah pentadbiran ini sudah terbukti, bawah pentadbiran dia orang sendiri, bawah pentadbiran UMNO sendiri, mahkamah buktikan, putuskan ada seorang pemimpin tu memang sah menyeleweng dana SRC, anak syarikat 1MDB. Ya. Kemudian di bawah pentadbiran ni dilihat seolah-olah SPRM melindungi pemimpin, pemimpin melindungi SPRM. Bila Hamid Badur, ketua polis, kata ada melibatkan rasuah, salah guna kuasa, melibatkan pemimpin kerajaan, SPRM kata itu hal dalaman. Yang amat pelik kerana kenyataan SPRM ni sudah timbul tanda soal, sebab wajib bagi SPRM menyiasat. Maka pelabur takut. Takkan nak masuk berbilion ringgit, nak berurusan dengan syarikat berkait kerajaan, sedangkan pelabur lihat syarikat berkait kerajaan ni dilindungi oleh SPRM dan di bawah kerajaan ni berlaku lantikan politik. Maka jika ada apa-apa rasuah, salah guna kuasa oleh lantikan politik ini, pelabur akan kena, duit mereka akan lesap. Jadi pelabur takut masuk, mereka pergi ke negara lain. Jadi pengundi jangan tertipu. Jangan tertipu lagi, jangan sentiasa tertipu. Jangan akhirnya anda berdamping dengan kem pengkhianat yang sebenarnya sudah mengkhianati mandat anda. Ya. Sebab akhirnya bila anda seksa lepas ni, jangan salahkan pemimpin, salahkan diri sendiri. Ini mesej saya kepada pengundi. Anda sudah tertipu, jangan tertipu lagi. Muhyiddin kata macam-macam, Najib tak betul, tak ini, tak itu. Memang Najib tak betul, memang Najib kaki fitnah, saya dah buktikan. Memang Najib ni tengah main persepsi sebab terdesak, kononnya dia popular. Anda boleh rujuk live saya yang lepas 11 minit, ya, di YouTube lagi Jesse Ritaudin, 11 minit saya dah buktikan dengan data bahawa pengaruh bosku telah gagal di kubu kuat Najib sendiri. Rujuk, ada bukti. Live satu lagi video sebelum ni, pergi rujuk 11 minit. Ya. Memang dia terdesak.
Tapi apa yang Tun kata hari ini betul juga. Tun nasihatkan Muhyiddin pegang pada prinsip, jangan berdamping dengan kleptokrat. Muhyiddin kata politik dulu, prinsip kemudian. Jadi dia berdamping dengan kleptokrat. Ini hakikat. Dalam langkah Sheraton, Muhyiddin bersekongkol dengan kleptokrat. Tanpa ihsan bantuan kleptokrat, langkah Sheraton tidak akan berjaya. Akhirnya dia tubuh kerajaan, dan saya ingat lagi Tun berkata, memang benda tu saya sendiri bawa. Jangan tunggang harimau nanti kena baham, bahaya tu. Akhirnya Muhyiddin kena baham, dia kena khianat oleh kleptokrat. Dia yang menyebabkan kleptokrat berkuasa kembali sampai boleh tukar-tukar kerajaan yang selama ni saya beritahu. Hari ni Tun dah beritahu. Kemudian dia keluar, oh, dia tak lakukan ini, dia tak lakukan tu, dia tak mau bantu kleptokrat sebab dia pegang pada prinsip. Bohong. Sebab dialah kleptokrat sekarang ni bermaharaja lela. Jadi betul kata Tun, masa untuk Muhyiddin bantu tumbangkan kleptokrat sudah berakhir, bagi parti lain. Ya. Jadi bantu sebarkan. Anda boleh bertanya soalan bermula sekarang. Saya ingin mesej saya ringkas, jelas. Saya tak mau masuk mendalam sebab saya nak pastikan mesej saya mudah difahami. Ya, mudah difahami. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang, dan saya akan usahakan satu live di mana saya akan benarkan penonton untuk tampil menerusi video untuk bertanya saya soalan, insya-Allah. Jadi anda boleh mula bertanya soalan. Saya tidak akan baca soalan di atas sebab rumit, jadi saya akan terus jawab dari bawah. Nan Sabdin, siapa pemegang ya, sekejap ya, ada gangguan. Siapa pegang semua sama saja, yang terbaik jangan mengundi parti mana-mana. Ini silap ya, ini silap. Jika anda rakyat Malaysia yang patriotik dan sayangkan negara, anda perlu keluar ramai-ramai untuk mengundi. Dan di dalam live yang lepas, 2 video yang lepas, saya dah jelaskan dengan panjang lebar mengapa anda sedang dimanipulasi untuk percaya bahawa jika banyak penjuru, ianya memihak kepada Barisan Nasional. Ini adalah salah. Ini adalah formula lama. Sekarang keadaan dah berubah dan saya dah jelaskan dengan terperinci bagaimana ianya telah berubah. Kerana sekarang bukan macam dulu. Dulu ada kumpulan yang cari Barisan Nasional atau yang tolak Barisan Nasional. Yang tolak Barisan Nasional, dia tidak ada dia tak suka mana-mana. Dia mana-mana dia boleh pergi. Jadi apabila berlaku banyak penjuru, undi mereka yang tolak Barisan Nasional boleh pecah. Lah ni ada kumpulan yang memang tegar dengan Barisan Nasional, ada kumpulan yang tegar dengan Pakatan Harapan, ada kumpulan yang tegar dengan Perikatan Nasional, dan ada satu kumpulan yang kita tidak tahu lagi berapa kerana tidak ada data, yang mencari-cari kuasa ketiga. Jadi yang baki dia tinggal sedikit. Jadi konsep kononnya bila ada banyak penjuru, undi pembangkang akan pecah, sebenarnya tak penting lagi buat masa sekarang. Yang penting kita nak lihat berapa yang tercari-cari kuasa ketiga dan berapa yang duduk atas pagar yang dulu menyokong barisan ke pakatan ke perikatan yang mungkin akan beralih ke kuasa ketiga. Itulah sebenarnya dinamik sekarang. Jadi untuk pastikan ya barisan tidak menang, ramai kena keluar mengundi. Jadi saya difahamkan sudah dikerahkan oleh pihak-pihak tertentu dalam barisan, iaitu Laskar Cyber, untuk pergi ke ruang komen dan beritahu rakyat tak payahlah keluar mengundi ya. Jadi ini adalah kerja Laskar ya. Nur Muhammad, anjing Mahathir rupanya. Oh, saya anjing Mahathir. Tak tahu pula saya anjing. Saya selalu hari-hari lihat dekat dalam cermin nampak muka manusia. Tapi tak apalah. Hari ini saya sudah dimaklumkan bahawa saya ni bukannya manusia, saya binatang, saya anjing. Terima kasih Nur Muhammad ya. Tun Perak, RUU 355 pun satu cerita dongeng. Banyak cerita dongeng, banyak dalil oleh PAS ya. Tak lihat pun dalam semenjak langkah Sheraton, PAS
berjuang mati-matian. Ini dah peluang keemasan untuk luluskan RUU 355. Ya, macam-macam alasan, macam-macam dalil. Kalau dulu nak bergolek kat jalan pun nak buat RUU, nak hudud lah, ya, nak kembangkan RUU ni untuk kembangkan bidang kuasa mahkamah syariah. Tak dengar pun, ya. Tapi tak tahulah saya nak kata apa. Selepas kita mendengar pendedahan 1MDB yang mengejutkan ni, saya terfikir balik lah PAS ni. Masa Najib dijatuhkan hukuman, terus mereka pergi berjumpa dengan Najib. Kalau dulu ditanya, mereka berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan, ya, oleh Arul Kandar. Terfikir balik lah, ya. Tak tahulah PAS ni adalah satu parti misteri, ya. Sabia Rafa, BN dan PN serta PAS gila duniawi. Kita sebagai wajib bersuara demi agama dan negara, ya. Dan pastikan jika anda berjuang untuk menegakkan kebenaran, anda melakukannya dengan ikhlas, bukannya mengharapkan sesuatu. Ya, kita boleh bezakan orang yang melakukannya dengan ikhlas dengan orang yang melakukannya kerana mengharapkan sesuatu. Amat jelas, amat senang, mudah untuk kita lihat, ya. Assalamualaikum Tuan RJ Raja Walyudin. Waalaikumsalam pejuang. Okey, terima kasih. Chanyo, Najib Razak, that's an intriguing question, isn't it? What would be the fate of Najib with the latest allegation from Tim Lesnar? Would Najib admit his guilt or still in denial? Najib is a con artist. Okay, before Chan, I will speak in Malay, ya. Najib adalah penipu. Sebelum PRU 14, kita diberitahu dengan jelas bahawa Najib pasti dana 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun dia adalah dari Raja Arab Saudi, ya. Lepas Barisan Nasional tumbang, Najib pergi ke Al Jazeera dan beritahu dia hanya anggap itu adalah derma daripada Raja Arab Saudi. Maknanya dah mengaku kencing rakyat. Itu Najib, ya. Jadi sekarang Tim Lesnar sedang membuat pendedahan demi pendedahan demi pendedahan di Mahkamah Amerika Syarikat. Belum habis lagi, dah nama anak Najib pun keluar. Rupa-rupanya anak Najib, menurut Tim Lesnar, telah memberi satu syarat, ya, kepada Goldman Sachs, CEO, bekas CEO Goldman Sachs, bank yang terkemuka. Jadi kalau korang nak buat satu perniagaan lumayan dengan YMDB, dapatkan pekerjaan untuk 3 anak saya. Kemudian pendedahan lanjut mendapati sebenarnya syarat ini sudah ditetapkan pada tahun 2009 lagi dengan bantuan Jolo, ya. Dan kemudian anak Najib mengaku bahawa dia sebenarnya telah meminta pertolongan Tim Lesnar. Walaupun dia kata akhirnya dia tak kerja dekat bank tu, dia kerja kat tempat lain, itu tak jadi pertimbangan. Yang penting anak dia dah mengaku. Jadi di situ sudah jadi konflik kepentingan, kerana pada ketika itu Tim Lesnar memegang jawatan penting dalam Goldman dan cuba mendapatkan urusan perniagaan dengan 1MDB, ya. Jadi sudah ada unsur salah guna kuasa, konflik kepentingan yang wajib disiasat oleh SPRM, ya. Najib wajib disiasat, ya. Kemudian telah menunjukkan hubungan baik Tim Lesnar dengan anak keluarga Najib, dan telah menunjukkan hubungan baik Jolo dengan keluarga Najib. Malah ini mencadangkan Jolo dan Najib secara sedar telah bersubahat melakukan perkara-perkara yang tidak betul, ya. Banyak pendedahan ini telah membongkarkan. Tetapi babak ni Najib spin dalam Facebook dia tak sentuh benda yang betul. Dia kata media putar belit. Kononnya beri bayangan seolah-olah anak dia ditawarkan kerja dalam bank. Dia kata sebenarnya anak saya tak kerja. Itu bukannya kenyataan Tim Lesnar. Jadi Najib pergi entah mana. Perkara sebenar yang disebut oleh Tim Lesnar, Najib senyap, ya. Dan Najib asyik sebut Zeti.
Pertama sekali sudah dalam kenyataan-kenyataan tidak disebut bahawa dana yang diterima itu adalah sogokan, rasuah dan sebagainya. Jadi ini sedang dimainkan, isu Zeti sedang dimainkan. Kedua, Najib nak main isu Zeti, kemudian dia sebut Tun Mahathir dan sebagainya. Najib, saya perlu tanya Najib, siapa yang lantik Zeti? Ya? Siapa yang lantik Zeti? Kemudian bila saya tanya soalan ni, mereka terus ubah. Oh, Mahathir yang lantik Zeti masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia naikkan Zeti sebagai pengerusi PNB. Kita bukan cerita PNB. PNB tak terlibat dalam urusan mengesahkan bayaran 2.6 bilion masuk ke dalam akaun Najib. Siapa yang lantik Zeti sebelum itu dalam Bank Negara? So mereka tengah spin. Lagipun saya beritahu, akhirnya juga kalau Zeti bersalah, itu cerita Zeti lah. Ini bila ditawarkan kepada Peguam Najib untuk bawa Zeti sebagai saksi, mereka kata tak payah. Jadi kalau Peguam Najib sendiri pun tak dapati Zeti perlu dibawa dalam mahkamah dulu, jadi buat apa nak cerita Zeti? Ini nak timbulkan persepsi. Ya, nak timbulkan persepsi. Jadi Najib ni kaki putar belit, putar alam. Jadi fikirkanlah. Zul Hasan Muhyiddin bermatian untuk menang di PRN Johor sebab Johor adalah home ground dia. Sekiranya ditewas, adakah politik beliau bakal berakhir? Tidak semestinya, tetapi itu memang dah jadi niat Barisan Nasional untuk timbulkan persepsi jika Muhyiddin hilang genggaman dia terhadap Johor, jadi nak lemahkan semangat pengikut-pengikut Perikatan Nasional. Tapi memang Perikatan Nasional ni pun dah lemah, jadi dia tidak akan menang PRN Johor. Tapi yang lebih penting adalah pengundi perlu keluar dalam jumlah yang ramai. Anggap PRN ni amat penting. Ya, kalau yang berada di luar Johor kena balik undi. Ya, mungkin jika 85% lebih ya datang atau 90% pecah rekod, ya, boleh BN boleh kena tamparan hebat. Ya, nak uji apa yang saya kata betul ke tidak, ini bukan ramalan tau. Sebab sebenarnya tak ada siapa yang tahu keputusan. Bagi saya, esok siapa menang siapa kalah saya pun nak lihat. Tetapi nak uji tu ramai kena balik. Sebab kalau peratus yang keluar mengundi rendah, ini menandakan semua orang tunggu PRU 15. Jadi keputusan Johor tidak ada makna. Siapa yang menang ke siapa yang kalah tidak ada makna. Maknanya rakyat tengah tunggu PRU 15. Tapi kalau benar-benar nak jadikan PRN Johor bermakna untuk kita lihat apa yang sedang berlaku, jadi ramai kena mengundi. So saya beritahu awal-awal, kalau terlalu kurang keluar mengundi, ya, maknanya keputusan ni tidak ada makna. Ianya menunjukkan rakyat sedang tunggu PRU 15 sebab mereka tahu PRU dah dekat. Jadi bagi saya, rakyat kena keluar ramai-ramai mengundi. Zalah Maharul, Tun ada pengalaman bertahun-tahun. Orang tak nak dengar tikam belakang. Tun cuma boleh tengok dan ketawakan mereka. Betul. Jebat Selatan, Tuan RJ, saya setuju akui kebenaran fakta-fakta yang diberikan Tuan. Tapi satu masalah, kenapa meneliti sebagai rakyat anggap BN tu dewa bagi mereka? Komen sikit RJ. Okey, ini adalah persepsi. Anda boleh rujuk kepada live saya di mana saya membuat analisis PRN di kubu kuat, di PRK di kubu kuat Najib sendiri di Chini. Ya, anda boleh rujuk live tersebut semalam. Saya dah potong satu bahagian berkenaan Chini ni dan saya dah letak dalam YouTube. Jadi anda pergi lihat YouTube video terakhir berkenaan Chini. Saya dah tunjukkan dengan jelas bagaimana sebenarnya PN Barisan Nasional tidak menunjukkan sebarang peningkatan. Anda rujuk ya, sebab kalau saya ulang benda ni akan menjadi panjang. Tapi saya beri bukti berdata. Data tidak akan tipu. Cara mereka manipulasi keputusan untuk menunjukkan seolah-olah BN besar, menang besar, tapi hakikatnya prestasi BN menurun dari sudut
undi Melayu Islam sebanyak 10.1%. Rujuk video kecil 11 minit, video terakhir dalam YouTube ya. Jadi ramai-ramai pergi rujuk. Dan lagi satu, kalau kita lihat di Melaka, saya pun dah beritahu, di Melaka sebenarnya berlaku boikot besar-besaran pengundi, penurunan 20% jumlah yang keluar mengundi. Jadi bila 20% tak keluar mengundi, jadi kita lihat sepatutnya undi popular BN meningkat mendadak. Ini naik 2% je. Jadi kalau 20% yang tak keluar mengundi itu, andai kata mereka keluar mengundi, jadi dianggarkan undi popular BN mungkin jatuh mendadak. Ya. Jadi di situ dah menunjukkan BN sebenarnya dah tidak begitu popular macam dulu. Okey. Tetapi memandangkan peratus yang keluar rendah, BN menang. Itu pun mereka beri persepsi seolah-olah mereka menang besar, semua kerusi menang besar. Ini bohong. 12 kerusi dengan bantuan undi tentera, dengan bantuan undi polis sekalipun, dia punya majoriti dalam 12 kerusi kurang dari 1,000. Jadi ini tidak benar. Dan babak Najib pun saya dah jelaskan dalam 2 video sebelum ni. Ya, Najib hanya timbulkan persepsi. Bila anda lihat banduan berjalan, dia dah jadi sensasi. Kalau ramai orang salam, ramai orang ambil selfie, itu tidak akan diterjemahkan sebagai undi. Dan perkara ni saya dah buktikan semalam dengan menggunakan data bagi menunjukkan kepada anda apa yang berlaku di sini kubu kuat Najib sendiri. Turun persepsi. Jadi, dan Najib selalu pergi tempat orang ramai. Memang dah ada orang ramai kat situ. Kemudian salam, oh Najib popular. Kadang-kadang tak dijemput. Kadang-kadang orang yang membuat satu event, bila nampak Najib, dia rasa kesal. Dan memang Presiden Persatuan Cina Johor telah menyuarakan rasa kesal dia sebab Najib masuk ke dalam tokong dalam satu upacara keramaian orang Cina. Tapi dalam Facebook kita lihat, kita dapat persepsi seolah-olah Najib ni popular. Ini semua adalah permainan propaganda persepsi. Ya, okey.